Wahai Rasulullah, daripada ribu-ribu yang aku zikir ni, berapa aku nak selawat? Berapakah yang aku nak jadikan daripada harian aku zikir ni yang aku nak selawat kepada kamu? Sayyidina Ubay pun tanya, ya Rasulullah, inna li salatan usalliha. Ya Rasulullah, tiap-tiap hari saya ada zikir dan doa. Subhanallahil azim wa bihamdih, la hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kan Nabi ajak zikir yang banyak. Pagi 100, petang 100, pagi 50. Banyak ni zikir. Sayyidina Ubay bagi tahu, ya Rasulullah, saya terjemah ni, setiap hari ada zikir dan ada doa yang aku buat tiap-tiap hari sampai malam. Dia tak abang lah berapa ribu, berapa belas ribu. Sayyidina Ubay tak abang. Ada. Kam aja'alu laka min salati, wahai Rasulullah, daripada ribu-ribu yang aku zikir ni, berapa aku nak selawat? Berapakah yang aku nak jadikan daripada harian aku zikir ni yang aku nak selawat kepada kamu? Boleh tak 1/4 daripada masa zikir aku kesemuanya selawat? Maksudnya kalau Sayyidina Ubay zikir sehari 6 jam, dia tanya Rasulullah, boleh tak 1/4, sejam setengah dia nak selawat? Sehari sejam setengah selawat semua. Hadis ni sahih. Dan apa Nabi jawab? Nabi kata, ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair. Berapa pun tak apa, tapi kalau kamu tambah bilangan selawat tu, lagi elok. Selawat tuan tengok selawat. Ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair. Misalnya saya nak cerita sampai ke mahsyar ni, selawat ni. Bukan sampai ke mahsyar, sampai naik titi sirat. Tapi ringkas-ringkas je sikit lah. Trailer je. Nak banyak kan? Nanti lah. Tuan-tuan tengok selawat. Berapa pun tak apa Nabi kata. Tapi kalau tambah lagi bagus. Maka Sayyidina Ubay kata, ya Rasulullah, separuh daripada zikir dan doa aku tiap-tiap hari, separuh kesemuanya aku nak jadikan selawat. Separuh aku nak jadikan selawat. Separuh. Maksudnya kalau 6 jam, 3 jam selawat sehari. 3 jam selawat saja. Contoh, saya buat contoh, kalau Sayyidina Ubay ni berzikir sehari 6 jam. Kalau 6 jam lah, kalau 10 jam lagi banyak lah. Boleh tak separuh daripada tu selawat? Nabi jawab dengan jawapan yang sama. Nabi kata, ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair. Nabi kata, berapa banyak pun tak apa selawat tu, kalau tambah lagi elok, tambah lagi bagus. Setengah dah ni, setengah. Sayyidina Ubay tengok Nabi, setengah pun Nabi tak kata cukup lagi. Tuan-tuan, kan ada zikir lain. Kesemua zikir itu juga diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahtu wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard. Zikir hak Nabi ajak tuan-tuan. Siapa buat 3 jam pagi, 3 jam petang. Awal lagi tak zikir dah. Dia jawab la dalam masjid. Tuan-tuan, kalau buat 3 jam pagi, 3 jam petang, ataupun 4 jam pagi, 4 jam petang. Imam Nawawi himpun dalam kitab nama Al-Azkar. 4 jam baru habis. 4 jam duduk, 4 jam. Lepas tu ada ulama pondok seorang kan, pagi orang tak boleh ganggu dia. Daripada sebelum subuh dia akan mula wirid tu sampailah pukul 9 dan 10 baru selesai wirid harian Rasulullah. Sayyidina Ubay duk buat hak ni. Dia duk buat hak ni, dia tanya, ya Rasulullah, kan aku duk wirid zikir hari-hari, hak selawat ni nak berapa banyak? 1/4, Nabi kata tambah lagi bagus. 1/2 separuh, Nabi kata bagus dah. Tapi kalau tambah lagi bagus.
Sayyidina Ubay kata, ya Rasulullah, 2/3. 2/3 ni nak dekat semua tuan-tuan. 2/3 dah nak dekat semua dah. Kalau 6 jam, 4 jam selawat, 2 jam ya hak zikir-zikir lain. Nabi kata, ma syi'ta wa in zitta fahuwa khair. Banyak mana pun tak apa, tapi kalau tambah lagi elok. Lepas 2/3 apa-apa. Maka Sayyidina Ubay pun sebut seperti yang Rasulullah minta. Nabi tak minta, tapi cara Nabi jawab. Nabi tak minta, tapi bila Nabi kata kalau tambah lagi bagus, 2/3 kalau tambah berapa dah. Maka Sayyidina Ubay pun faham, reti para sahabat, ya Rasulullah, aku jadikan seluruh kehidupan aku adalah selawat kepada kamu. Maka Nabi pun sebut, idzan tukfa hammuk wa yughfaru dzambuk. Waktu itu baru cukup untuk menyelesaikan semua kemurungan dan masalah kamu, dan diampunkan semua dosa kamu. Semua. Sebab tu ada ulama sebut, seandainya umat ini mengetahui kelebihan berselawat, nescaya mereka tidak berzikir melainkan selawat sahaja. Salahkah selawat sahaja sehari semua sekali? Tak salah. Mana dalil dia? Ni dalil dia. Ni dalil dia. Mana? Selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan tengok kelebihan zikir lain. Sesiapa yang menyebutkan Bismillahilladzi la yadurru 3 kali, nescaya dia tidak akan terkena dengan mana mudarat sebagainya. Siapa yang sebutkan zikir Subhana Rabbil Azim wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali petang, fadilat dia sekian-sekian. Siapa sebutkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka dia setiap zikir matang selawat, apa kelebihan dia? Sesiapa yang berselawat kepada Muhammad sekali, apa kelebihan dia? Allah berselawat kepadanya 10 kali. Tuan-tuan perasan tak? Semua zikir Allah bagi ganjaran ni, ganjaran boleh. Allah boleh tentu ganjaran dia. Allah boleh sebut apa ganjaran dia, berapa banyak ganjaran dia, berapa tahun ganjaran dia, apa yang hadiah yang Allah bagi. Tapi bila matang selawat, Allah tak sebut ganjaran, Allah sebut Allah berselawat kepadanya. Tak boleh nak sebut ganjaran dia. Maka Allah mengambil tempat untuk memberikan ganjaran itu dengan Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni ulama usul fikih. No? Betapa selawat itu tidak dijanjikan oleh Allah dengan kelebihan dapat yang ni, dapat hak ni, dapat hak ni, dapat hak ni. Allah nak bagi kita fikir, aku tak sebut kelebihan yang boleh diberikan, melainkan kelebihan itu hanya boleh diberikan dengan aku menyebutkan aku sendiri berselawat kepada orang yang berselawat itu. Itu kelebihan dia. Nak sebut kelebihan berapa tahun duduk di sini, berapa banyak, tak ada kelebihan, melainkan aku boleh sebut aku sendiri berselawat kepadanya. Itulah kelebihannya berselawat, punyalah besar. Sallallahu alaihi wasallam. Padang mahsyar. Ini cerita selawat dan padang mahsyar. Ringkas je, tak ada apa pun, ringkas aja. Tapi kita jarang, tuan-tuan, kita jarang berhenti dan renung perkara tu. Kalau banyak berfikir, berhenti, renung dalam-dalam, tuan-tuan akan menginsafi keadaan itu. Sama macam fadilat selawat tadi, sallallahu alaihi wasallam. No, Allah tak sebut ganjaran apa dia, seperti mana hak solat duha, ganjaran tahajud, ganjaran 2 rakaat sebelum fajar, apa semua tu Allah Taala sebut. Tapi matang selawat, tuan-tuan kena renung dalam-dalam. Ganjaran dia ialah Allah sendiri berselawat kepadanya. Maksudnya tuan-tuan, tidak ada seketui ganjaran yang Allah nak sebut kepada kelebihan berselawat, melainkan Allah pencipta alam ni sendiri yang selawat kepada orang tu. Besar. Nombor 2, hadis ni kalau saya baca kat tuan-tuan, semua, saya rasa ni geng ngaji semua ni,
Malam ni kan kebanyakan geng mengaji kan, mesti pernah dengar hadis ni, mesti pernah dengar, tapi kita jarang renung. Apa tuan-tuan? Ada beberapa kali sahabat tanya Rasulullah, beberapa kali, ya Rasulullah, siapa yang paling dekat duduk dengan kamu di padang mahsyar nanti? Simple je tuan-tuan. Nampak lekeh aja hadis ni. Ya Rasulullah, siapa yang paling hampir dengan kamu di padang mahsyar nanti? Simple. Jawapan Nabi pun simple. Apa? Aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling banyak berselawat di kalangan kamu. Seringkah ya. Lepas tu kita pun tutup kitab, start motor, derah balik. Roti canai lah, apa semua. Hak aktsarukum alayya salatan tu tahun lepas pun dengar, bulan lepas pun pernah dengar, 3 tahun lepas pun pernah dengar, tak selawat-selawat pun juga. Sebab apa? Sebab tak reti nilai orang hak dekat dengan Nabi di padang mahsyar. Tuan-tuan dengarlah ceramah tentang di mahsyar, baru tuan-tuan boleh nilai betapa besarnya apabila orang tu duduk sebelah-sebelah dengan Rasulullah di padang mahsyar. Maka kena sebut pasal mahsyar, kena dengar pasal mahsyar. Mahsyar ni apa? Semua orang, saya rasa majoriti pernah dengar pasal ceramah mahsyar. Saya yakin ni adalah masjid ni. Saya yakin mahsyar ialah tempat yang menghimpunkan kesemua manusia yang pernah bernyawa di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan tak cukup gerun ke ayat tu? Mahsyar ialah tempat yang apabila semua telah mati dengan tiupan sangkakala, mereka semua akan dihidupkan. Bukan manusia yang hidup pada 2019 ni. Hak manusia hidup 2019 ni pun jumlah mereka adalah 7 bilion. Tuan-tuan, pakat buka mata sikit. Ni yang hidup sampai malam ni 7 bilion. Kalau pakat berdiri saja di semenanjung Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor, berdiri saja, bukan buat rumah, penuh semenanjung Malaysia. Penuh semenanjung Malaysia kalau berdiri saja 7 bilion. Berdiri daripada Johor. Nampak apa Perlis tuan-tuan? Tak nampak apa. Hak tu baru 7 bilion. Awak manusia 7 bilion sajakah? Lebih. Subhanallah. Besar mana padang mahsyar Ustaz? Besar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, rupanya padang mahsyar ni bukan orang saja. Kita katalah orang 100 bilion. Luah yang amat. 100 bilion. Tuan-tuan nak nampak ke mak ayah tuan-tuan? Hak 100 bilion tu nak selisih ke dengan adik tuan-tuan? Nak boleh selisih ke dengan jiran kita? Lebih parah daripada tu, yang di padang mahsyar ini bukan saja manusia. Bila Allah sebut dalam Quran, wa idzal wuhushu husyirat, binatang pun Tuhan periduk balik, bagi nyawa balik, semua binatang berdiri, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya ilaha illallah. Pikiang orang saja berdiri di padang mahsyar pun tak boleh pikiang lah. Ramai. Ustaz no, kalau duduk tengah-tengah Ustaz pakai mati macam tu, memang pun 100 bilion orang daripada zaman Nabi Adam sampai orang yang last sekali beranak sebab mak dia tengok hari kiamat, beranak anak tadi, last sekali dia yang beranak. 100 bilion tu kalau kita duduk tengah-tengah tu, diri saja pun mati. Diri saja. Tak suruh menyangkui lagi, berdiri lah. Tiba-tiba bila Nabi sebut satu rahsia besar, Nabi kata, sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa hak boleh duduk dekat-dekat yang boleh tengok muka Nabi di mahsyar? Tak faham ayat tu. Tak boleh nak dalam lagi ayat tu. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling hampir dengan kamu di mahsyar?
paling hampir bermaksud boleh tengok Nabi di mahsyar. Nabi pun sebut aktsarukum alayya salatan, orang yang paling banyak berselawat di kalangan kamu kepada aku, sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Tahun lepas saya suruh belilah tasbih, cuba pula tunjuk ngak. Beli tasbih, tak dalam kereta satu, tak dalam poket satu, atas meja pejabat satu, kat kedai hak jual cendol, jual laksa kita duduk berniaga tu, sangkut tang tu satu. Orang tak ada, putang 100 sallallahu alaihi wasallam. Takut terlupa, pasang radio hak selawat saja. Hak era FM tak payah pasang lah. Sinar Mutiara boleh tak? Rakam ni. Kena Mutiara pun kena putang selawat selalu. DJ hak rajin tekan untuk putang selawat, betapa banyak pahala dia. Bila orang tu dengar, niat ataupun tak niat, sengaja ataupun tak sengaja, ikut selawat yang diputarkan oleh DJ tu. Tuan-tuan bayang kalau seminit dia putang selawat, berapa ratus ribu orang selawat. Yang tu kalau DJ main ceramah lah. No? Kalau main rakam saja tak buat, tak jadi. DJ hak main ceramah hak reti. Subhanallah. 5 minit dia pasang dalam radio. Betapa senang untuk dia dapat pahala. Subhanallah. Tambah hak TV. Jutaan orang tengok TV. Pasang selawat 5 minit. Orang pakai ikut, ratus juta orang selawat 5 minit tu. Selawat. Subhanallah. No? Ada kedai makan pasang selawat. Jangan pasang lagu, duk tanggung dosa. Pasang selawat. Quran ustaz, Quran pun jangan pasang kalau kedai makan, kerana tidak menghormati Quran. Quran bila dipasang, wajib diam dan wajib hormat. Tak boleh kawan tu duk goreng, kawan ni duk ni, kawan duduk bersembang dalam kedai. Bukan adabnya. Ulama ajak. Ada kedai makan, pasang selawat. Ada kedai tayar, pasang selawat. Ada klinik, pasang selawat. Daripada duk luar, orang pakai duk main handphone, duk main Mobile Legend ni, pertandingan pula. Hai, ustaz sampai tahu ada pertandingan. Saya keliling saya remaja, kan? Subhanallah. No? Pasang selawat. Yang paling dekat dengan Nabi. Saya nak bagi tahu betapa ramai makhluk dengan Rasulullah di mahsyar, dengan betapa ramai makhluk di mahsyar. Di mana kedudukan kita? Kita duduk tang mana tuan? Orang ratus bilion, binatang tak ada angka. Tiada angka yang boleh disebut untuk menyebut berapa banyak binatang di mahsyar. Tak ada angka. Tak ada angka terus tuan-tuan. Tuan-tuan bayang berapa besar pada mahsyar. Tu saya baru sebut dua tuan-tuan, baru dua makhluk. Tuan-tuan tahu apa dia lagi makhluk yang ada di mahsyar? Jin kesemuanya. Yang keempat, tak habis lagi, syaitan kesemuanya. Syaitan dengan jin tak sama. Jin kena timbang, ada dosa ada pahala. Ada jin masuk syurga, ada jin masuk neraka. Syaitan dia tak ada timbang. Semua terus kena tahu masuk dalam neraka. Tu beza jin dan syaitan. Bangsa yang berlainan. Binatang kesemuanya, manusia kesemuanya, jin kesemuanya, syaitan kesemuanya. Tuan-tuan boleh bayang berapa besar padang mahsyar dan di mana kita berdiri waktu tu. Tiba-tiba Rasulullah habang rahsia, orang yang boleh nampak aku di mahsyar, sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh nampak aku di mahsyar ialah mereka yang paling banyak selawat. Tiba-tiba kita tinggal selawat, bahkan sehari 100 pun tak ada. Jauhnya kita dengan Rasulullah. Tak malu muka nak mengaku umat Nabi. 100 pun tak ada sehari. Tak malu. Tak malu, muka tak malu nak mengaku umat Nabi. Teringin duduk dekat dengan Rasulullah. No? 100 pun tak ada. Pakat-pakat banyakkan selawat lepas pada malam ni. Boleh berhenti dah ni ceramah. Jadi ya, kan dapat maklumat tu, tuan-tuan pegang hak tu satu cukup lah. Sampai berjumpa pula. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.